Yang Tuan yang dipertua, Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan kad pengenalan bertaraf warga negara. Bertaraf warga negara, MyKad, secara berluas-luasa dengan sewenang-wenangnya kepada warga asing. Sebaliknya, pengeluaran kad MyKad diberikan kepada individu yang layak, yang telah dianugerahkan, ini satu proses yang lain ya, penganugerahan taraf kewarganegaraan Malaysia berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, selain dari itu, mengenai keterangan Superintendent Muhammad Azman Muhammad Safri semasa prosiding Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing RCI di Sabah, beliau hanya merujuk kepada 7 laporan polis yang telah diterima oleh pasukan siasatan. Laporan tersebut mengandungi tomahan terhadap individu yang memegang dokumen palsu. Manakala 13 surat aduan awam telah diterima dan menjalankan siasatan serta memanjangkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk semakan. Dalam hal ini, banyak individu berkenaan telah pun dipanggil oleh Suruhanjaya memberi keterangan dalam RIC pendengaran RIC di Sabah. Selain daripada itu, keterangan Superintendent Muhammad Azman juga menyentuh ramainya warga asing yang menetap di Sabah. Daripada saksi-saksi diambil daripada warga asing memegang pelbagai dokumen dikeluarkan oleh beberapa agensi kerajaan yang bertujuan untuk mendaftar kehadiran. Warga asing ini di Sabah sahaja. Saksi diambil yang memegang MyKad, semuanya diberikan MyKad mengikut perundangan pada ketika itu dan adalah sah dan genuine. Saya biarlah menegaskan di sini bahawa kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan sebagai Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran memandang serius. Tidak kira 10 ataupun 100 ataupun 1 dokumen kerajaan yang dipalsu ataupun diguna pakai ataupun disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, maka kementerian tidak menolak bahawa ada kad-kad milikan orang lain yang digunakan oleh warga asing yang telah diselewengkan daripada kad-kad yang hilang disebabkan kecuaian. Kad-kad yang diragut, dicuri, mungkin juga dijual kepada sindiket oleh warga yang masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Jadi statistik menunjukkan bahawa kes kehilangan MyKad telah meningkat. Saya pernah jawab ini pada sesi-sesi yang lepas. Tapi pada masa sekarang ini maklumat yang terkini, Tuan Yang Dipertua. Dari tahun ke tahun, pada tahun 2010, kita mempunyai sebanyak 397,079 kad telah dilaporkan hilang. Tahun 2011 bertambah lagi sebanyak 413,068 kad. Pada tahun 2012 bertambah lagi 429,137 dan bagi tahun 2013 hingga 31 Oktober sebanyak 565,157 kad dilaporkan hilang. Pihak kementerian telah menyediakan cadangan satu tindakan yang drastik bagi mengatasi kehilangan MyKad yang semakin berluas-luasa, dan cadangan tersebut akan dimuktamadkan dengan segera sebaik sahaja menerima
pandangan perundangan daripada pihak Peguam Negara Yang Amat. Jadi kita dah mengetahui 3 bulan lepas Kementerian sudah membuat keputusan bahawa kita akan mengambil tindakan yang drastik untuk mengatasi masalah kehilangan MyKad ini. Dan kajian kita dah dibuat dengan terperinci, dengan cadangan-cadangan yang tertentu, tetapi ada implikasi ke Bertatan, tak boleh macam ni bertatan. Ada implikasi ke perundangan yang kita kena rujuk kepada Peguam Negara. Apa yang saya akan sebut tindakan drastik itu tadi ialah langkah-langkah mengikut 1, 2, 3, 4, 5 langkah-langkah daripada sudut penyerbuannya, undang-undangnya, penggantiannya dan sistem yang kita akan buat selepas ini nanti. Selepas Peguam Negara menyetujui daripada sudut undang-undang langkah-langkah yang kita rangkakan itu. Yang Berhormat. Minta maaf, Yang Berhormat. Saya tak boleh umumkan dulu sebelum Peguam Negara merestui atau menyetujui langkah-langkah perundangan yang kita nak buat. Terima kasih. Jadi itulah sebabnya kerajaan meluluskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan di Sabah. Dan kita berpandu kepada apa yang disarankan oleh Suruhanjaya Siasatan di Sabah itu nanti. Tindakan-tindakan yang bakal kita buat adalah berpandu kepada cadangan dan saranan yang dibuat oleh Suruhanjaya. Sama ada nak ganti ini, nak ganti itu, belum kita boleh buat satu keputusan. Tapi dalam masa yang sama, saya memperingatkan bahawa negara ini ditadbirkan oleh Kabinet, menurunkan kuasa eksekutif yang di Pertuan Agong, menerusi perlembagaan dan ditadbirkan oleh Kabinet. Walaupun Suruhanjaya ini membuat saranan-saranan yang tertentu, akhirnya keputusan yang terakhir Suruhanjaya itu juga jawapan dia dirujuk kepada Kabinet. Kabinet itu mewakili Tuan Yang di-Pertuan Agong akan menilai mana satu yang dipakai, mana satu tidak dipakai. Yang ya. Ini syarat dan sistem pentadbiran negara Malaysia di bawah perlembagaan Malaysia menurunkan kuasa agung kepada Kabinet Negara. Jadi dengan itu, Yang Hormat, kita tunggu saranan RCI. Lepas itu diputuskan oleh Kabinet. InsyaAllah KDN akan laksana kalau selaras dengan kehendak Yang Hormat. Pihak polis telah melancarkan op cantas bermula pada 17 Ogos 2013 bagi menggempur mereka-mereka yang terlibat dalam aktiviti kongsi gelap dan gangsterisme di seluruh negara. Hasil daripada operasi cantas khas yang dimulakan pada 17 Ogos tersebut hingga 20 November 2013, seramai 871,526 orang telah dibuat pemeriksaan. Sebanyak 32,174 orang telah ditangkap dan sebanyak 951 senjata api dan senjata berbahaya telah dirampas. Kejayaan yang paling ketara dalam tempoh operasi ini dijalankan adalah penurunan jenayah indeks, terutama kes yang melibatkan jenayah kekerasan seperti bunuh menurun hampir 23%. Daripada 187 kes kepada 144 kes dalam tempoh 96 hari operasi dijalankan. Daripada jumlah yang ditangkap, bangsa Melayu seramai 13,789 orang, lelaki, dan 13,119 perempuan. 590. Berbangsa Cina adalah seramai 3,809 orang, iaitu 3,609 lelaki dan perempuan 200 orang. Bangsa India ialah seramai 7,263 orang. Di antaranya 7,113 lelaki dan 124 perempuan. Dan lain-lain bangsa adalah seramai 7,313 orang, iaitu 6,145 orang lelaki dan 168 orang perempuan. Sebanyak 7,750 kertas siasatan telah dibuka atas pelbagai kesalahan, tidak termasuk kesalahan di bawah Akta Senjata Api sepanjang operasi cantas dijalankan.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,584 telah dituduh di mahkamah. 5,419 masih lagi dalam siasatan dan 214 kes telah ditutup. Tidak ada tindakan diambil. Bagi kesalahan di bawah Akta Senjata Api pula, sebanyak 144 kertas siasatan telah dibuka. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 120 telah dituduh di mahkamah dan 24 kes siasatan masih dalam siasatan. Pihak polis akan meneruskan operasi secara berterusan bagi menjamin keselamatan negara sentiasa terpelihara dan sehingga rakyat merasa selamat dan memastikan fear of crime di kalangan masyarakat dapat dikurangkan. Terima kasih.